Hi students, welcome to my class. I'm teacher Susan. Hari ini kita akan lihat tajuk 1.3 pola dan jujukan. Kita akan melihat cara anda menyatakan pola bagi sesuatu jujukan menggunakan 3 kaedah iaitu nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid-murid dapat membuat generalisasi tentang pola sesuatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Jom lihat contoh yang pertama. Contoh pertama ini teacher telah ambil daripada buku teks anda, iaitu contoh 9. Di contoh 9 ini, kita perlu nyatakan pola bagi jujukan nombor iaitu 1, 9, 17, 25 dan 33 menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Jom lihat kaedah yang pertama, iaitu cara anda menyatakan pola menggunakan nombor. Bagi tujuan ini, mula-mula teacher akan tuliskan untuk kamu jujukan nombor yang diberi 1, 9, 17, 25, 33. Jika pelajar lihat pola yang diberi ini, pelajar boleh lihat jujukan nombor ini adalah dalam tertib menaik. Bila dia adalah dalam tertib menaik, dia boleh menjadi tambah ataupun dia boleh menjadi operasi darab. Tetapi jika dia ingin memenuhi syarat sebagai darab, kita perlu lihat perbezaan yang ketara antara nombor pertama dengan nombor yang kedua. Contohnya, perbezaan yang memberitahu bahawa nombor itu telah didarab 2, didarab 3. So kita boleh lihat kuantiti nombor itu. Kalau nilai nombor itu, kalau contoh yang ni kita lihat 1 dan 9. So beza 9 dengan 1 adalah 8 sahaja kan. So bila kita tolak 9 tolak 1 kita dapat 8. So kita cuba pula untuk nombor 17. 17 tolak 9 pun kita dapat 8. So dalam kes yang ni, pola yang lebih sesuai adalah operasi tambah. Dan apabila kita lihat pergerakan setiap satu nombor, okey, dalam tertib menaik, dia adalah dalam operasi tambah 8. Okey, maka dengan ini, apabila kita menulis pola dalam bentuk nombor, kita boleh menjawab, maka pola ialah tambah 8. So, senang kan? Jom kita lihat dalam perkataan. Sebab kita dah ketahui pola, iaitu pola dia ialah jujukan, kalau jika kita lihat jujukan nombor yang diberi ini, setiap satu nombor sebelumnya ditambah dengan 8 untuk mendapat nombor yang seterusnya. Maka untuk ni teacher tidak ingin menyalin semula jujukan ini, so saya akan terus tulis jawapannya. So dalam bentuk perkataan kita perlu nyatakan maka pola bagi jujukan di atas ia adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Ini kita dah belajar sebelum ini, so kaedah dia sama sahaja. Okey, so jawapan dia saya ulang semula, maka pola bagi jujukan di atas adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Ini adalah cara menjawab menggunakan kaedah perkataan. Jom kita lihat kaedah yang ketiga, iaitu cara menjawab atau cara menyatakan pola menggunakan ungkapan algebra. Bagi soalan yang sama, so saya akan tuliskan semula jujukan, iaitu 1, 9, 17, 25 dan 33. So ini adalah jujukan yang diberi dan tolong perhatikan nombor ataupun sebutan yang pertama dalam jujukan yang diberi. So itu adalah tips dia. Tips yang pertama adalah mengambil kira sebutan pertama dalam jujukan yang diberi. Tips yang kedua pula, kita lihat pola nombor-nombor ini.
So jika seperti yang telah kita buat sebelum ini, kita dah tahu setiap satu nombor, okay, kita akan menambah 8 dengan nombor sebelumnya. So kita dah tahu pola. Bila kita dah tahu pola, kita akan kaji setiap satu nombor secara individu, ya. So teacher akan tuliskan dekat sini sebutan yang pertama, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga, sebutan yang keempat dan sebutan yang kelima. So sebutan yang pertama adalah 1. Sebutan yang kedua adalah 9. Sebutan ketiga pula adalah 17. Sebutan keempat adalah 25 dan sebutan yang kelima adalah 33. So sekarang kita kena fikirkan macam mana kita nak dapat nombor 1. So apa tambah apa yang memberikan jawapan nombor 1? Dalam sini apa yang kita dah tahu yang tidak berubah adalah sebutan yang pertama. So saya akan letak sebutan pertama paling hadapan, ya. So ni nombor 1 ini berfungsi sebagai sebutan pertama. Okey, selepas itu kita tengok pola. Pola dia adalah tambah 8. So saya akan letakkan juga pola nombor selepas sebutan pertama. Okey, so bila dia ungkapan algebra, dia menunjukkan satu corak ataupun satu pattern yang sama. So kita nak cari, kita nak identify pattern mana yang diguna untuk menentukan setiap satu nombor. Okey, so jom kita tengok yang pertama kelas. Bagaimana kita boleh mendapat 1? Apabila 1 tambah 8, kita tak dapat 1. Betul tak? Tetapi maksudnya dekat 8 ni ada satu lagi nombor, ada satu lagi sesuatu yang mengubah nombor 8 ini kepada nombor yang lain yang menyebabkan apabila ditambah 1, kita dapat 1. Okey, so 1 tambah apa kita dapat 1? So mestilah sifar, betul? Okey, so 8 darab dengan sifar. So 8 darab dengan sifar, kita dapat sifar. Sifar tambah 1, kita akan dapat 1. So kita tengok yang kedua. Kalau sini sifar, kita akan teruskan kepada nombor 1. Kita ikut urutan. Lepas sifar 1, lepas 1 2, lepas 2 3, lepas 3 4. So dekat sini apa yang teacher nak kamu perhatikan, kita cuba tengok balance tak jawapan dia. 8 darab 1, 8. 8 tambah 1, 9. Betul? Seterusnya, 8 darab 2, 16. 16 tambah 1, 17. Pun betul. 8 darab 3, 24. 24 tambah 1, 25. Betul kan? So, yang last kita nak confirmkan. 8 darab 4, 32. 32 tambah 1, kita dapat 33. Okey, so artinya kita dah dapat atau kita dah crack the code, ya. Okey, so code dia dalam kes ni adalah 1 tambah dengan 8. So nilai yang berubah ni hanya satu saja nilai yang berubah. Nilai 1 tak berubah. Nilai 8 itu tidak berubah. Yang berubah tu hanya adalah nombor yang dalam kurungan sahaja. So nombor ini saya akan namakan sebagai N. Okey, maka dengan ini kita boleh tuliskan, kita boleh buat kesimpulan bahawa pola jujukan, maka pola bagi jujukan. Okey, teacher tak cukup ruang, so saya terpaksa tulis ke bawah macam ni. Jujukan nombor boleh ditulis sebagai, boleh ditulis sebagai 1 tambah 8N. Okey, so dalam keadaan apa? Kita kena tulis keadaan dia. Sebab kalau kita perhatikan, yang ini sangat penting. Bila sebutan pertama, nilai N tu adalah sama dengan sifar. Bila sebutan kedua, nilai N tu sama dengan 1. So, kita kena tulis keadaan dengan N sama dengan sifar, diikuti 1, diikuti 2 dan seterusnya. Okey, so dengan keadaan, saya lupa tulis perkataan keadaan. Okey, so ini adalah cara awak nak menjawab apabila awak nak menyatakan sesuatu jujukan dalam bentuk ungkapan algebra. So ingat, ya, saya nak just pertekankan balik 3 rules yang penting, 3 tips yang penting adalah mula-mula kita akan ambil sebutan yang pertama. Okey, so kita kena perhatikan apakah sebutan pertama dia. Okey, yang kedua dia, kita akan kenal pasti pola. Okey, dan yang ketiga kita akan gantikan. Okey, so dalam persamaan yang kita reka ataupun corak yang kita buat ni, kita akan gantikan perubahan, nombor yang berubah ataupun pemboleh ubah itu dengan
menggunakan huruf N. Itu sahaja kelas. Okey, so ini adalah cara anda menukarkan ataupun menyatakan pola sesuatu jujukan dalam ungkapan algebra. Okey, teacher akan tunjukkan beberapa contoh supaya kamu lebih memahami. Jom kita teruskan. Okey, sebelum itu, teacher nak terangkan juga, bila kita kata sebutan bagi sesuatu jujukan, okey, sesuatu jujukan ni dikenali sebagai sebutan yang ke N. Okey, so sebutan yang ke N maksudnya sebutan yang ke berapa. N tu adalah satu pun boleh ubah. Okey, dan kita akan tulis dia sebagai T. Okey, dan N dekat bawah ni menunjukkan sebutan yang ke N. Okey, so iaitu T ialah sebutan, manakala N ialah kedudukan sebutan itu. Okey, so T, N adalah sebutan yang ke N. So contohnya kita ambil 4, 8, 12 dan 16. So ini adalah sebutan, 4 ni adalah sebutan yang pertama. 8 ni pula adalah sebutan kedua. 12 adalah sebutan yang ketiga. Manakala 16 adalah sebutan yang keempat. So dalam ini kita juga boleh mencari nombor-nombor yang lain ataupun nombor dalam sebutan yang ke N. So ke N tu menunjukkan kedudukan suatu nombor itu. Okey, jom kita teruskan. Kita tengok contoh yang ke-10. Dalam contoh yang ke-10, contoh yang daripada buku teks kamu juga. Okey, so sekarang kita akan tengok satu set jujukan nombor yang berbeza. Iaitu kita akan tengok 2, 10 dan 18. Okey, so jujukan nombor telah diberikan dan soalan soalan meminta awak untuk mencari sebutan yang kelima. Okey, so awak dah tahu sebutan pertama. So ini adalah sebutan pertama. Ini adalah sebutan yang kedua dan ini adalah sebutan yang ketiga. So bila kita nak cari sebutan, apa cara dia? Okey, so artinya yang paling senang of course untuk mencari pola dia. So pola tu saya nak beritahu awak semula, pola ni ada 3 cara untuk awak kenal pasti pola. So awak boleh guna ke mana-mana 3 yang awak rasa mudah untuk awak. So jom teacher tunjukkan ya. Okey. So dalam kes yang ni kita ambil 2, 10 dan 18. Kita tengok tertib nombor itu, urutan nombor tu adalah menaik. So kalau menaik kan teacher kata dia boleh jadi tambah ataupun darab. So kalau dia tambah, kita tengok ya, beza nombor 10 tolak dengan 2 kita dapat 8. So kita cari beza nombor yang besar tolak dengan nombor sebelumnya. So 10 tolak dengan 2 kita dapat 8. So kita tengok betul tak urutan tambah 8 tu. Okay, so dalam ke belakang macam ni dia adalah tolak. So dalam kes ni dia akan menjadi tambah 8. So betul tak 10 tambah 8 you dapat 18, betul? Okey, so bila kita maafkan saya, dia tambah dengan 8 Okey, so apabila 10 tambah dengan 8 kita dapat 18. So dalam kes ni kita dah kenal pasti pola dia. So pola dia adalah pola nombor saya tuliskan kat sini adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. So kita dah kenal pasti pola dia. Okey, so bila kita dah kenal pasti polanya, baru kita teruskan. Okey, kita nak senaraikan semua sebutan hingga sebutan yang kelima. So yang ni senang sebab dia hanya tanya sampai sebutan yang kelima. Kalau dia tanya sebutan sampai sebutan yang ke-30, ke-40, so jenuhlah kita hendak mengira setiap satu itu. Sebab itu ungkapan algebra adalah salah satu cara yang mempermudahkan, mempermudahkan untuk kita mencari sebutan yang banyak, yang daripada yang kedudukan yang besar. Contohnya kedudukan yang ke-20, ke-30. Okey, tapi dalam kes ni dia hanya nyatakan kedudukan yang kelima. So senang sahaja. Kedudukan pertama tadi adalah 2. Kedudukan kedua adalah 10. Kedudukan ketiga adalah 18. Okey, so apakah kedudukan keempat? Macam mana nak cari kedudukan keempat? Kita tahu sampai yang ketiga dan kita tahu dia punya pola dia adalah tambah 8. Maksudnya yang keempat adalah 18 tambah dengan 8 kita akan dapat 26. So sebutan keempat adalah sama dengan 26. Apa kata macam mana nak cari pula sebutan kelima? So sebutan kelima pula adalah 26 tambah dengan 8. So bila 26 tambah dengan 8 kita akan dapat 34. Senang kan? So maka kita boleh buat kesimpulan bahawa sebutan kelima
ialah 34. Senang kan kelas? Okey, jom teacher teruskan contoh yang berikutnya. Kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya adalah contoh 11. So, dekat contoh 11 ni, dia bagi kita jujukan nombor 65, 60, 55 dengan 50. So, kita nak tentukan nombor 40 ialah sebutan yang berapa, yang keberapa dalam jujukan itu. Okey, so 40 ni dia tak kita tak tahu dia berada di kedudukan yang keberapa. Okey, so kalau kita tengok turutan nombor ni kan kelas, turutan nombor ni adalah dalam tertib menurun. So of course, cara yang pertama bila kita nak dapatkan jawapan, yang pertama kita kena cari pola dia. So jom teacher akan mulakan dengan langkah pertama. Okey, so langkah pertama kita tuliskan nombor ni semula. Okey, dan kamu boleh nampak nombor ni adalah turutan tertib menurun. So kalau tertib menurun dia boleh jadi bahagi ataupun tolak. So dalam kes ni bahagi mungkin kurang sesuai sebab kita tengok perbezaan nombor dia tu tak banyak kan. Okey, so bila saya cari beza 65 dengan 60 saya dapat 5. Okey, so dalam ni saya boleh buat kesimpulan dia adalah tolak 5. Okey, so bila tolak 5 memang kita akan perasan sebutan kedua dia betul, sebutan ketiga dia betul, sebutan keempat dia pun betul. So pola dia, okey, pola dia boleh tulis dalam bentuk nombor iaitu tolak 5 ataupun you boleh nyatakan juga menolak 5 daripada nombor sebelumnya. Okey. So bila kita dah tahu ni senang je kan sebab dia sifir 5. Okey, tapi awak akan tulis sifir 5 dari apa orang kata dari nombor yang besar ke nombor yang kecil. So artinya sebutan pertama tadi 65 kan, sebutan kedua tadi 60, sebutan ketiga tadi 55, sebutan keempat tadi 50. Okey, so apakah sebutan yang kelima? Betul, sebutan yang kelima pula adalah 45 sebab dia tolak 5 kan. So sebutan ke-6 tolak lagi 5 adalah 40. Tak perlu pergi lagi. Sebab soalan dia nak tahu 40 ni ialah sebutan yang keberapa. So maka kita boleh buat kesimpulan bahawa 40 ialah sebutan ke-6. Okey, senang kan? Okey, jom kita tengok contoh yang berikut. Okey, dalam contoh yang berikut ni kita akan belajar cara nak buat penyelesaian masalah. So, standard pembelajaran kita adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan jujukan. Okey, mula-mula kelas kamu kena ingat apabila kita hendak menyelesaikan masalah, kita perlu melalui proses iaitu proses pertama adalah memahami masalah tu. So, kita kena baca, faham apa yang kehendak soalan tu. Lepas itu, baru kita merancang strategi. Okey, kita nak jawab soalan ni macam mana? Apa step pertama, apa step kedua, apa step ketiga. Okey, dan yang ketiga kita akan cuba melaksanakan strategi sebab bila kita faham masalah, bila kita merancang strategi, mungkin strategi kita itu salah. Okey, so bagaimana kita nak tahu strategi kita tu betul atau salah? Kita kena laksanakan. So lepas kita laksanakan, end of the day kita boleh membuat kesimpulan dan kata okey, jawapan dia betul, jawapan dia ni, jawapan tu adalah disebabkan yang ni. Okey, itu adalah contoh dan langkah-langkah yang kamu kena melalui untuk menyelesaikan sesuatu soalan. Okey, jangan terus baca soalan dan ingat, soalan ni susah saya tak nak jawab. Okey, so kita tengok contoh 12 daripada buku teks. Okey, ini adalah satu mesin pemberi makanan ikan yang automatik. Okey, so tak adalah tuan ikan itu dia kena datang setiap kali, setiap 1 jam sekali dia tak perlu datang dan memberi makanan untuk ikan tu. Okey, so spesifikasi dia adalah saiz bekas yang sederhana. Okey, makanan kering dan pellet boleh digunakan. Pemasa disediakan untuk mengatur jadual pemberian makanan. Menggunakan sistem terbaru untuk menghilangkan makanan daripada menjadi lembab atau tersumbat di dalam bekas penyimpanan. Boleh dikendalikan secara automatik atau manual. Lepas tu dia ada paparan skrin digital. Okey, ini adalah spesifikasi dia. Tetapi ada tak spesifikasi ini membantu kita memberi sesuatu masalah? Okey, dalam spesifikasi ini kita tak dapat masalah. So apa masalah dia? Kita kena tengok masalah dia. Gambar di atas ialah mesin pemberi makanan ikan secara automatik dan spesifikasinya.
Okey, masalah dia adalah Eng Wei menetapkan pemberian makanan ikannya 4 kali sehari. So, dia 4 kali sehari. Pemberian makanan yang pertama adalah pada pukul 7.35 pagi. Okey, so yang pertama adalah 7.35. Sekarang dia nak tanya kita, pada pukul berapakah ikan itu diberi makanan untuk kali yang ketiga? Okey, so jom kita lihat cara penyelesaian dia. Okey, mula-mula kita kena fahami dulu apa masalah dia. Okey, masalah dia adalah waktu. Okey, so apa kehendak soalan tadi? Okey, apa yang soalan tadi nak? Okey, kalau kita lihat semula kat sini, soalan tadi tu nak tahu pada pukul berapakah ikan itu diberi makanan untuk kali yang ketiga. So, itu adalah masalah dia. So, waktu memberikan makanan kepada ikan pada kali yang ketiga. Okey? Okey, so kita akan buat strategi dia. Kita akan bina strategi dia. Dalam satu hari, kita ada berapa jam? Okey, ini yang penting. Dalam satu hari, kita ada 24 jam. Dan kalau kamu tengok kat soalan ni kan, dalam soalan ni, dia dah nyatakan dah. Dia nak bagi makan 4 kali sehari. Dia dah mention dah 4 kali sehari. So, kalau 4 kali sehari, maksudnya berapa pecahan waktu ataupun satu kali kita akan tengok 24 bahagi dengan 4, kita akan dapat 6. So, tempoh masa dia, okey, setiap satu kali dia memberi makanan, tempoh masa antaranya adalah 6 jam. Okey, so kita akan melaksanakan strategi. So, strategi dia kita dah tahu yang pertama adalah pukul berapa tadi? 7.35 pagi. So, itu yang pertama, sebutan yang pertama. So, untuk dapat sebutan yang kedua, awak nak buat apa? 7.35 tambah dengan 6 jam. So, bila tambah 6 jam, sebutan yang kedua iaitu kali kedua, dia akan jadi 1.35 petang. Okey, so sama juga. Kali yang ketiga. So, soalan tadi nak kita cari yang kali yang ketiga kan? Okey, so untuk kali yang ketiga, 1.35 petang, kita kena tambah lagi 6 jam. So, bila kita tambah 6 jam, kita akan dapat 7.35 petang. Okay, kita dah dapat dah jawapan. Okay, so kita tak perlu cari kali keempat. Sebab soalan tu nak hanya tahu pada pukul berapa dia akan bagi makanan untuk kali yang ketiga. Okay, so kesimpulan dia kita boleh tulis, maka ikan diberi makanan pada pukul 7.35 petang. Okay, diberi makanan bagi kali yang ketiga. Bagi kali yang ketiga. Kena mention perkataan ketiga tu. Okay, pada pukul 7.35 petang. Okay, itu sahaja. Okay, ini sahaja pembelajaran untuk hari ini. Teacher harap awak akan gunakan contoh ni untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan dalam Google Classroom. Thank you very much.